Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Arif Mahir bin Arifin, pelajar PPD semester akhir, ingin mengutarakan latihan industri saya di Masjid Daerah Marang ini. Bermulanya saya melaporkan diri pada 30 Ogos tahun 2020 dan akan menghabiskannya pada 1 Januari tahun 2021. Serba sedikit tentang saya. Nama saya Khairul Arif Mahimin bin Arifin dengan nama metrik AA181181 dan supervisor industri saya bernama Encik Wan Azrul bin Wan Ali, penolong jurutera di Masjid Daerah ini dan sebagai ketua bahagian kejuruteraan atletika dan mekanikal. Dan supervisor fakulti saya Puan Nur Azizah binti Siddiq sebagai pensyarah UTHM. Maklumat organisasi MDM ini, nama penuh Majlis Daerah Marang, singkatan MDM. Alamatnya Majlis Daerah Marang, Marang 21600 Terengganu. Ini adalah pejabat utamanya dan di sini adalah pelajar menjalani latihan industrinya. Dan ini adalah logo rasmi Majlis Daerah Marang. Dan di sebalik logo ini ada MUI, maknanya tersendiri. Ini adalah lokasi pejabat, terletaknya di tengah bandar Marang dan beroperasi pada setiap hari Ahad hingga Khamis bermula 8 pagi hingga 5 petang. Tetapi pelajar harus bekerja pada 7 pagi hingga pukul 4.30 petang. Organisasi dalam majlis daerah ini mempunyai catat organisasinya tersendiri dan dalam organisasi ini mempunyai catat organisasi kejuruteraan. Dalam organisasi kejuruteraan terbahaginya 3 bahagian kejuruteraan, iaitu bahagian kejuruteraan awam, kejuruteraan kawalan bangunan, kejuruteraan elektrikal dan mekanikal. Pelajar ditempatkan di bahagian kejuruteraan awam di mana YDP yang diketua adalah organisasi yang tertinggi dalam organisasi ini dan ketua bagi kejuruteraan adalah PJK, penolong jurutera kanan. Peranan MDM adalah untuk melaksanakan perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan kepada rakyat bagi menjamin kualiti hidup rakyat terkawal dan terjamin berpadukan Akta 111, Akta Kerajaan Tempatan, Akta 133, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Jabatan Kejuruteraan Awam berperanan dalam aktiviti ini semua, kerja-kerja penjabatan dan semua tu. Tapi pelajar turut serta dalam penyediaan dokumen berharga dan kerja-kerja pencatatan dan ukur kawasan projek yang dibenarkan untuk pelajar. Skop tugasan utama pelajar adalah membantu staf-staf bagi meringankan beban mereka. Tugasan utama pelajar adalah mengurus sebuah harga dalam penyediaan sebuah harga, penjualan dokumen sebuah harga kepada kontraktor ataupun wakil kontraktor dan memaparkan projek di papan noti dan juga merekod setiap pembelian yang dibuat oleh kontraktor. Setelah projek diserahkan kepada kontraktor yang terpilih, peninjauan tapak dijalankan bermulanya dengan meninjau kawasan tapak bersama kontraktor. Saya dengan penolong jurutera berperanan dalam memerhati dan menilai pembangunan dalam pembinaan ini. Kadang-kadang pengiraan peruntukan semula diperlukan jikalau berlakunya perbezaan ataupun perubahan berdasarkan pelan dan suasana sebenar di tapak projek. Kerana kadang-kadang gambaran pelan dengan gambaran sebenar di tapak projek
berlainan atas sebab suasana ataupun musim ataupun sebagainya. Selain daripada itu, pelajar juga membantu dalam mengemas kini file-file seperti penyediaan nota minit, mengecok halayan sulit seperti lesen kontraktor. Bagi pengecotan ini biasanya untuk mengelakkan penggunaan luar berlaku, kerana ini semua adalah hak peribadi kontraktor. Dan pada setiap akhir tahun, majlis daerah akan hadirnya juraudik untuk pengauditan. Jadinya setiap halayan sulit harus dicopkan majlis daerah sahaja. Ini adalah tujuan untuk pengauditan. So, berdasarkan gambar-gambar ini adalah suasana pelajar dalam tugasan utama. Perkara yang ditinjau semasa saya berada di kawasan tapak adalah seperti pembersihan, penggalian, pembinaan, pemasangan longkang semua. Semua ini adalah bertujuan untuk mengelakkan kontraktor mematuhi BQ ataupun Bill of Quantities. Perkara-perkara yang ditinjau semasa berada di tapak ini adalah pembersihan. Pembersihan sebagai seorang technician harus tahu kawasan mana pembersihan itu berlaku dan sampah sara itu diletakkan di mana supaya tidak mengganggu masyarakat sekeliling, apatah lagi kawasan-kawasan pembinaan yang sempit. Kedua adalah penggalian. Penggalian kedalaman dan kelebaran harus betul untuk mengelakkan kecacatan dan untuk mengelakkan tidak berfungsinya longkang itu untuk berfungsi secara betul, untuk mengalirkan air lah. Dan kerana sepanjang jalan kedalaman ataupun ketinggian longkang itu berbeza dan mempunyai ratio-nya tersendiri. Kelebaran dan kedalaman amatlah penting untuk diperhati dan awasi semasa berada di tapak, kerana ketika peletakan box cover ataupun longkang, ruang-ruang kosong itu akan diisi dengan pasir sungai, tapi kadang-kadang kontraktor akan mengisi tanah kerana ia lebih murah. So, dengan ini sebagai technician harus main peranan lah, kerana tanah pasir sungai lagi mampat berbanding dengan tanah. Kerana sebagai contoh, box cover akan dilalui oleh kenderaan ketika bila dah siap. Oleh itu, tidaklah peletakan pasir sungai dapat mengelakkan pergerakan box cover itu. So, ketiga adalah pembinaan SAM. Pembinaan SAM biasanya menggunakan susunan bata ataupun ikat bata, tetapi bahagian sokongan bata haruslah diletakkan dito, iaitu atau palang koloni sebagai tulang penyokong bagi menampung beban dan tahan lebih lama. Kontraktor biasanya akan mengelakkan diri dalam penggunaan lito, kerana lito memerlukan masa yang lama untuk disiapkan kerana penggunaan konkrit dan memerlukan kos yang lebih lah untuk hal ini. So, yang keempat adalah peletakan krasheran dan hamparan premis. Kedua-dua ini pada akhirnya harus dipadatkan dengan menggunakan jentera. Kalau krasheran menggunakan traktor dan kalau premis menggunakan jentera drum roller ataupun pneumatic roller. Kedua-dua ini haruslah lalui ujian setelah selesainya. Kalau bagi krasheran, CBR test. Kalau bagi premis, kita bagi coring test. Dan kedua-dua ini sama je. Untuk mengetahui dia punya kualiti tu dan ketebalan
Betul ke tak? Ini semua adalah perkara, ini adalah semua perkara-perkara yang berada di masa saya berada di kawasan projek. Dan juga pelajar juga mempunyai juga melakukan tugasan sampingan berdasarkan kemampuan pelajar sendirilah dan kemahiran pelajar. Seperti dalam pembahagian komputer, menyimpan dan mengisi maklumat pemohon jawatan kosong. Dalam pembahagian komputer, pelajar membuat pembaharuan Microsoft Office dan mengubah dia punya software. Dalam mengimpal, saya berkemahiran dalam mengimpal secara mendata. Tetapi dalam situasi ini, mendata tidak mendata berdasarkan gambar ini keberadaan mendata amatlah berguna untuk buat penutup pinhole. Dan dalam pengisian maklumat, kemahiran dalam penggunaan Microsoft Office lah. Oleh itu, Jabatan IT meminta saya untuk membuat pengisian maklumat pemohon. Secara kesimpulannya, objektif latihan industri ini adalah untuk pelajar merasai sendiri suasana pekerjaan sebenar dan mempelajari perkara baru yang berguna. Di sini boleh dikatakan objektif tersebut telah tercapai kepada saya sendiri. Kerana saya lagi dengan latihan industri ini, saya lebih faham bahawasanya pekerjaan itu berbeza dengan pembelajaran. Walaupun saya sendiri tamat latihan industri ini, tapi masih lagi banyak perkara yang saya perlu pelajari. Kerana ilmu itu amatlah penting bagi saya. Oleh itu, saya ingin berterima kasih kepada Majlis Daerah Marang dan UiTM kerana sudi menerima saya untuk menjalani latihan industri ini dan memberi peluang kepada saya untuk memilih MDM Majlis Daerah sebagai pusat latihan industri saya. Sekian, terima kasih.